Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada pagi ini mari kita sama-sama memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana biasanya hujung-hujung minggu ni kita luangkan masa bersama keluarga. Ada antara kita yang banyak program lain, tapi dengan izin Allah, Alhamdulillah, Allah kita semua berkumpul pada hari ini 18 Safar 1443 Hijrah bersama dengan golongan orang yang beriman, bersama dengan golongan orang yang sentiasa berusaha mencari ilmu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati dan meredai majlis kita, program kita pada pagi ini. Baiklah, buat sahabat-sahabat semua yang sudah menonton sejak awal program, terima kasih saya ucapkan sudi bersama saya, Safra Sulaiman, dalam slot My Book Time anjuran Kelab Momen Buku Malaysia. Okey, sahabat-sahabat semua boleh like. Kita bersiaran di 5 page Facebook yang berbeza, iaitu page YB Datuk Mumtaz Maknawi, page Momen Buku, page UKWA, page Amirah Kota Raja dan juga page Pusat Sumber Sayyidatina Hafsah. Jadi sahabat-sahabat boleh like, boleh share mana-mana page ni kepada rakan-rakan, kepada family. Ajak ramai-ramai untuk sama-sama menonton kerana insyaAllah bedah buku pada hari ini lain daripada lain. Nanti insyaAllah saya cerita kenapa lain daripada lain. Dan sahabat-sahabat juga boleh komen, bagi tahu anda bagaimana, bagi tahu cuaca anda di tempat anda bagaimana. Dan sepanjang program jika ada isi-isi yang menarik, boleh tulis juga di ruang komen. Jika ada persoalan yang bermain di minda, tuliskan juga di ruang komen. InsyaAllah nanti di hujung slot saya akan buka sesi soal jawab. Masa itu nanti insyaAllah saya akan bacakan soalan dari sahabat-sahabat semua, insyaAllah. Okey, baiklah, kita dah nak mula ni. Okey, masa saudari Ilyani menghubungi saya untuk bawa slot My Book Time pada hari ini, saya sebenarnya rasa teruja, saya rasa gembira atas dua sebab. Okey, sebab yang pertama ialah kerana buku yang kita akan bedah pada hari ini, buku yang kita akan kupas, kita akan bincangkan ialah 10 Wasiat Imam Hassan Al-Banna, di mana buku ini satu buku yang popular, yang menjadi rujukan daripada dulu, masa zaman-zaman kita belajar dulu, sehinggalah relevan sehingga masa kini. Dan sedikitlah ya saya tambah, saya nak kongsikan sedikit mengenai buku 10 wasiat Imam Hassan Al-Banna dan sedikit mengenai Imam Hassan Al-Banna. Okey, seperti mana kita semua sudah maklumlah, Imam Hassan Al-Banna ni merupakan pelopor ataupun pengasas Ikhwan Muslimin yang ditubuhkan atas sebab jatuhnya Khilafah Uthmaniyah pada 1914. Jadi bila jatuhnya Khilafah Uthmaniyah, masa tu segala ideologi, segala isma, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, semua dah mula meningkat naik kan. Jadi waktu tu Islam dipandang rendah. Jadi dengan inisiatif dari Imam Hassan Al-Banna dan juga orang Islam pada waktu itu, mereka berusaha untuk menaikkan kembali kedudukan Islam supaya segala ideologi jahiliah ini dipandang rendah. Jadi dalam usahanya, antara usaha Imam Hassan Al-Banna ialah memberi nasihat 10 wasiat ini kepada pemuda, kepada orang Islam pada waktu itu, yang mana nasihat ini kekal relevan sehingga sekarang. Kan? Okey, yang menariknya 10 wasiat ini bukanlah perkara baru, bukanlah macam guideline baru ke, teori baru ke, bukan. Kerana Imam Hassan Al-Banna mengembalikan 10 wasiat ini kepada dua sumber utama kita, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap tokoh ada pemikirannya mereka sendiri kan, kita semua dah maklum. Ada yang cara pemikirannya lebih kepada setempat, ada cara pemikirannya lebih kepada global, dan ada cara pemikirannya sangat luar biasa. Jadi Pak kata Dato' Dr. Zulkifli Al-Bakri, pemikiran almarhum Imam Hassan Al-Banna ini merupakan pemikiran yang luar biasa. Pada zamannya tokoh-tokoh Islam yang lain mengiktiraf pemikiran Imam Hassan Al-Banna. Tokoh-tokoh sebelumnya juga termasuklah ayahndanya merupakan ilmu hadis kan, merupakan ahli hadis, juga mengiktiraf dan mengiktiraf pemikiran dan peribadi Imam Hassan Al-Banna, apatah lagi tokoh-tokoh selepasnya. Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi saya terujalah sebab kita akan kupas buku dari Imam Hassan Al-Banna ini. Dan sebab kedua yang saya teruja ialah kerana
yang akan memberi pengisian, yang akan mengupas, yang akan berkongsi mengenai buku ini ialah satu figura yang juga popular, yang juga menjadi rujukan ramai, dan nasihat-nasihat beliau sangat bertepatan dengan zaman kita sekarang. Jadi saya mempersilakan tetamu jemputan kita yang berhormat Datuk Hajah Mumtaz binti Mat Nabi. Okey, Assalamualaikum Wabi Datuk. Waalaikumsalam. Wabi Datuk sihat? Saya sihat. Alhamdulillah. Okey, saya dimaklumkan Wabi Datuk pun ada program pagi tadi dan mungkin petang ni, mungkin malam ni. Jadi saya mewakili Kelab Momen Buku Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada Wabi Datuk kerana dalam jadual yang padat ni pun sudi juga selitkan program kami di pagi hari ini. Alhamdulillah. Baiklah Wabi Datuk. Saya rasa sahabat-sahabat lain pun dah tak sabar nak mendengar perkongsian daripada Wabi Datuk. Okey, sebelum kita mula, saya dimaklumkan, masa Saudari Iliani bagi tahu kan nak buat program slot My Book Time ni, bedah buku 10 wasiat Imam Hassan Al-Banna bersama pula dengan YB Datuk. Jadi saya teringat, YB Datuk pernah muat naik satu video tribute kepada Allah almarhum ayahanda YB Datuk yang bertajuk Dari Hati Bak Murabiku. Jadi mungkin kita boleh tonton bersama sekejap. Abah, raja di rumah kami, kecintaan Umi yang kami kasihi. Kami membesar dengan fokus Umi, membina kebahagiaan dan reda Abah dalam keluarga kecil kami. Abah tak pernah bertelangsung dalam kerja agama, tak bertahu dan tak banyak tanya kalau untuk Allah. Lelaki utama dalam hidupku, mendidikku mengenal Allah dan agama. Quran itu modal bagimu mendidikku, memberi restu padaku pada semua hal, memotivasiku setiap masa. Abah, dikau pendengar terbaik dalam hidupku. Senyum dan angguk bila anaknya benar, masam dan menghalang bila ada khilaf. Tiada kompromi bagi Abah. Kini hanya tinggal kenangan bersamamu Abah, pencinta ilmu dan buku saban waktu. Hati terdetik membuka almari bukuku, lalu terpandang hadiah sempena tamat SPM darimu. Istimewanya dirimu Abah, bahagia tatkala anakmu tamat peperiksaan. Meraihkan tikadaku menerima keputusan peperiksaan. Abah, dirimu dekat di hatiku. Ku rindu pelukan dan ciuman sayang di dahimu. Di kau murabi pertama yang sangat istimewa bagiku. Terima kasih Abah kerana telah menjadi sumber dan keceriaan dan kebahagiaanku. Terima kasih atas ketulusan dan keikhlasanmu mendidikku dan menjagaku. Sayangku padamu kerana Allah dunia dan akhirat. Kalau perasan kan, tadi dalam video tadi ada gambar yang menunjukkan buku 10 wasiat Imam Hassan Al-Banna. Kalau perasan dekat depan tadi tertera tulisan Jawi dari almarhum ayahanda YB Datuk yang menulis hadiah, tu dia, hadiah sempena tamat peperiksaan SPM 1989 pada hari Rabu bersamaan 14 Hijrah, dan di bawahnya pula dititipkan juga doa semoga beroleh kejayaan yang amat cemerlang. Masya Allah, habis periksa dapat sebuah buku yang hebat, dititipkan juga sepotong doa. Jadi saya yakin sangat buku ini memberi makna yang sangat besar, sangat mendalam kepada YB Datuk. Jadi YB Datuk, kita sebelum tu saya minta Nurul Huda, Nashwa, Nuha Sulaiman, Faiza untuk teruskanlah like, ajak kawan-kawan sebab rugi ni kalau tak dengar secara langsung ni. Okey. Jadi YB Datuk, mungkin boleh YB Datuk kongsikan dalam 10 wasiat ni mungkin ada beberapa wasiat yang betul-betul sangat-sangat memberi warna dan coraknya indah dalam membentuk kejayaan dan pribadi YB Datuk sehingga ke tahap sekarang. Persilakan YB Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang bermaksud adalah taufik dan hidayahku bagiku melainkan daripada Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku akan kembali. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi anak anda lah moderator Safra Sulaiman,
yang dikasihkan tadi, kita punya tuan rumah Kelab Momen Buku, Dr. Iliani bersama dengan saudara Ahmad Fahul Raz Yahya, tadi ada Anda Syarah Syamimi, yang dikasihi semualah yang menonton rancangan pada hari ini. Kata nampak adik kata pun dah bersama tu, alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Pada tengah hari inilah ya, kata rasa ini adalah satu momen yang sangat menyentuh hati ya. Menyentuh hati kerana peristiwa kata ni dia bolehlah menulis sikit-sikit, tapi biasanya jarang kata akan menulis sajak, melainkan hanya untuk beberapa event yang sangat besar yang kata rasa macam kata perlu luahkan. Ketika arwah Umi meninggal, ketika benda-benda yang sedih-sedih lah maknanya baru kata buat. Jadi minggu lepas tu Kak Atas kemas buku, kemas lemari. Kak Atas memang sangat mencintai buku, mencintai ilmu. Tiba-tiba terbelik satu buku 10 wasiat. Jadi buku ni biasa kan, tengok buku yang biasa. Tetapi bila Kak Atas belik, Kak Atas baru terperasan rupanya buku ni adalah buku yang dihadiahkan oleh Abah ketika selesai peperiksaan. Dan ini yang Kak Atas nak share dengan masyarakat. Bahawa, Kak Atas nangis. InsyaAllah. Selalunya parents akan share dengan anak mereka hadiah ni ketika anak mereka berjaya. Kita jarang jumpa parent yang share ataupun parent yang beri hadiah kepada anak dia ketika dia habis exam. Jadi kata sendiri pun memang tak mampu nak buat macam apa yang Abah buat. Artinya ayah kita menghargai kita tanpa tunggu keputusan. Yang penting usaha. Jadi yang Kak pelajari di sini ialah bagaimana Abah daripada kata lahir, daripada kata kecil, dia sangat mencintai ilmu. Segalanya dibuat kerana ilmu, kerana iman. Masa kata kecil, kata dibesarkan dalam keadaan bila boleh bercakap saja, diajar alif bata. Kata ingat lagi daripada kecil, saya kata mengenakan diri kata sebagai aku anak Al-Fatihah. Kerana daripada kecil, daripada umur 1 tahun lebih bila bercakap, sehinggalah kata berusia 7 tahun. Yang kata tulis adalah Al-Fatihah. Itu aja yang diajarkan oleh Abah. Ketika orang lain minta supaya dihantar anak-anak ke tadika, Abah tidak pernah menghantar anak ke tadika, tapi Abah sendiri mengajar alif bata, kata menulis di papan hitam, dan dia akan terangkan tentang asbab nuzul Quran. Setiap kali kata baca Quran. Jadi kata tidak sabar untuk baca buku, nak baca Quran kerana setiap muka surat tersebut kita akan dapat cerita daripada Abah. Tapi yang kata sangat-sangat terharu adalah Abah sangat menghargai anaknya atas usahanya, bukan kerana sama ada lulus tinggi atau tak tinggi. Ini menjadi satu momen yang sangat sukar bagi ibu bapa kerana ada anak yang berjaya, ada anak yang gagal. Tapi kalau ramai ayah yang boleh mengambil sikap sebagaimana Abah, menghargai anaknya periksa sahaja, kata percaya bahawa akan ramai anak-anak yang akan mencintai ilmu sesungguhnya. Kerana anak-anak tahu bahawa yang penting, parents dia dah tahu, dia dah membaca, dia dah cuba. Soal sama ada dia perform atau tidak itu terserah kepada Allah SWT. Ramai orang yang tak pandai tapi berjaya. Ramai orang yang pandai tetapi gagal. Yang penting usaha. Jadi ini yang Kak nak tekankan pada hari ini. Kenapa Kak bersetuju untuk tampil dalam pekerja pada hari ini. Walaupun Kak terpaksa batalkan program bersama dengan YB Menteri. Sekarang ni kata pergi ke Inspeng dipacuk, tapi kata batalkan sebab kata nak join momen buku. So this is the real moment yang kata rasa macam kata perlu sharing masyarakat. Jadi setiap benda yang dibuat oleh Abah, biasanya dia akan ada sebab. Kita tak pernah disuruh buat sesuatu, melainkan dia akan terangkan kenapa begini, apa hukumnya, apa kaedahnya. Jadi pada kecil. Jadi kata tak pernah merasakan bahawa kata ini perempuan atau kata kecil kerana sentiasa dilibatkan. Hatta ketika Abah nak buat rumah, Abah panggil. Abah nak buat rumah sekarang, letak tangga kat mana. Masa tu kata baru 6 tahun. Jadi kata bagi pendapat Abah tangga kat sini, gini. Jadi kita tak tahu bahawa kita kanak-kanak. Tapi kerana Abah selalu memberikan momen kepada kita, jadi dalam buku ini 10 wasiat ni sangat terpukul. Sebab biasanya Abah dia jarang komen direct. Abah biasanya akan memberikan kiasan-kiasan. Jadi sebenarnya buku 10 wasiat ni Kak dah baca 1986, 87 dah beli, dah baca.
Tapi bila Kak Tah baca, mungkin Kak Tah ada sebahagian yang Kak Tah baca dan Kak Tah buat, ada yang Kak Tah baca sahaja. Jadi bila kalau Abah ada yang tak puas hati, biasanya Abah akan memberikan satu simptom atau satu syarat. Jadi bila Kak Tah exam, Abah tengok Kak Tah sungguh-sungguh exam, Abah pergi cari buku ini dan buku ni Kak Tah dah baca. Jadi Abah bagi balik lagi. Jadi Kak Tah faham, okey. Maknanya Abah mahu Kak Tah ubah. Itu yang Kak Tah rasa macam, okey, Kak Tah dapat, maknanya sekarang Abah dah bagi wasiat. Ketika kita baru SPM dan Kak Tah nak share kat sini, 10 wasiat ni sangat bagus. Kita boleh baca buku ni, memang kena beli dan kena baca. Tapi Kak Tah nak share apa yang Abah buat. Bila ada buku, bila ada paper, Abah tak pernah menganggap bahawa kita ni kan anak-anak kecil. Kak Tah bincang tentang majalah ataupun akhbar watan. Baca harakah bersama dengan Abah. Baca buku dan Abah akan minta komen. Dan pada ketika itu kita sebagai kanak-kanak rasa macam okey, kita sangat penting sebab kita dapat bersama dengan Abah. Kenapa hilang? Hilang. Jadi hilang. Tak ada. Tak tahu Kak Tah terkena apa. Okay. Dengar ke? Okey. Jadi bila dalam pembelajaran ni, bila kita ingat macam Kak Tah semua event dalam kehidupan, Kak Tah kahwin, Kak Tah dapat apa-apa, semunya Abah akan hadiah buku. Jadi bila Kak Tah bersalin, orang lain bersalin, ayah bagi baju. Kak Tah bersalin, ayah bagi buku. Apa pun hadiah yang akan Kak Tah dapat daripada Abah daripada Kak Tah kecil sampailah Abah meninggal dunia adalah buku. Buku adalah hadiah Abah. Dia memberikan ilmu. Jadi yang paling penting sini nak sebut sebelum kita pergi pada Hasan Al-Banna ni, Abah Kak Tah ni dia memang sangat cuba implement apa yang dia pelajari. Sebagai anak kita diajar dan Abah panggil Kak Tah sendiri bagaimana cara nak ambil wuduk. Abah ajar, ya, wuduk cara Rasulullah dengan satu gantang, satu cupa air. Abah ajar, Abah duduk, Abah bersila dan Abah ambil air sembahyang. Tengok macam mana Abah ambil sembahyang. Macam mana tak tumpah, tak bertitik. Abah ajar supaya mandi wajib gunakan satu kendi air. Ini yang Rasulullah buat. Abah ajar, Abah buat demo. Dan Kak Tah kena buat depan Abah. Bila Kak Tah period, Kak Tah nak check Kak Tah punya suci tak suci. Abah semak. Tunjuk pada Umi kata tunjuk pada Abah sebab Abah ustaz. Malu. Masa tu kita baru 14 tahun malu. Tapi Abah kata Abah kena ajar. Sebab ini tanggungjawab seorang ayah. Lepas SPM, Kak Tah dapat result alhamdulillah, cemerlang. Abah bawa pergi Makkah. Masa tu Abah dengan Umi bukan orang kaya. Abah ada ustaz. Umi adalah tukang jahit ni. Dan juga buat kontrak sikit-sikit. Buat pergi Makkah. Sampai di Makkah, Abah tunjuk kat Abah. Tah, ini adalah Kaabah yang Abah dari kecil ajar tentang kiblat. Sekarang tugas Abah sebagai ayah dah selesai. Abah ajar solat, Abah ajar wudu, Abah ajar zakat, Abah ajar semua. Dan sekarang adalah Abah tunjuk kat Abah. Umrah datang dengan Abah. Nanti haji datang dengan suami. Itu adalah lafaz daripada ayah Kak Tah ketika berada depan Kaabah. Dan Kak Tah rasa jarang ayah yang akan spend 3 to 5,000 untuk seorang anak semata-mata nak tunjuk kepada anak. This is Kaabah. Dia tidak ada kereta besar. Dia tidak ada barangan mewah. Tapi dia pastikan bahawa Kaabah tu dia yang tunjuk. Jadi mengajar kita untuk setiap benda yang kita pelajari dalam Al-Quran. Dia akan sebut, okey, Nabi buat macam ni. Nabi kata begini. Modal dalam hidup bukan duit. Modal dalam hidup ialah iman dan ilmu. Jangan tinggal rumah melainkan baca Quran. Itu yang Abah pesan. Kita kalau tinggal rumah, tinggal bed undur. Tapi kalau tak tinggal baca Quran, tak undur. Abah marah. Abah beritahu, kita perlukan nur untuk hidup. Jadi jangan tinggal rumah tanpa baca Quran. Jadi bila kata baca wasiat Hasan Al-Banna, sangat rasa macam, Masya Allah. Inilah yang dia cuba sampaikan bahawa Abah sangat serius. Kata bincang tentang Tun Mahathir dan Tun Musa Hitam. Ketika kes krisis Tun Musa Hitam tahun 82-84, dah bincang dengan Abah masa tu baru dah jalan 45 macam tu. Tapi Abah bincang tentang masalah negara, kepimpinan. Jadi masa tu kita dengar dan kita beri pandangan, okey Abah begini. Okey dalam buku, dalam paper ni cakap begini. Abah beli buku motivasi. Abah sebut pada kata semua buku yang Abah beli tak kena baca, itu amanah. Kata habiskan buku Ihya Ulumuddin ketika dah jam 4.
Semua siri. Segala buku dalam almari Abah kat atas baca. Sebab masa tu walaupun baca kita tak faham, tapi kita baca sebab Abah kata kena baca. Jadi baca tentang buku fiqh, baca tentang buku psikologi, baca tentang buku motivasi. Sebab bila baca Abah akan tambah lagi buku. Jadi masa tu mak kata di kedai dekat Kota Baru, kata pergi untuk bantu mak di kedai. Tapi hadiahnya ialah setiap hari kata dapat satu buku. Jadi bila disebut tentang momen buku, kenapa kata sangat memberikan motivasi untuk Dr. Iliani dan juga saudara Fakhru untuk terus ke depan dalam bawa ini. Kerana ini adalah benda yang besar dalam hidup kata. Kata juga dapat menerima anugerah buku di UIA. Alhamdulillah dapat anugerah untuk apa yang terbaik kurikulum dengan pilihan terbaik kurikulum. Kata mendapat hadiah buku, diberikan wang tunai dan diberikan kupon untuk membeli pelbagai buku di koperasi. Satu benda yang sangat kata hargai, alhamdulillah. Jadi bila kita baca tentang Hasan Al-Banna ini, kita tengok namanya Hasan Al-Banna. Dia bukan nama Siti Fatimah atau nama Kamariah. Maknanya ini adalah sifat qawam seorang ayah. Jadi kalau nak menanam anak membaca buku, nak mendidik anak, ayah mesti ada vision. Ibunya akan jadi pembantu kepada ayahnya. Ini benda yang besar. Kepimpinan melalui ayah, kecintaan kepada Iqra, kecintaan kepada Quran, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada kebenaran, mesti datang daripada seorang ayah. Momen buku harus highlight kepada masyarakat bahawa membaca buku itu bukan untuk exam. Kita membaca buku bukan untuk kerja, tapi kita baca buku untuk ilmu. Bila kita baca buku untuk ilmu, dia tidak ada tempoh masa. Minal mahdi ila lahdi. Daripada lahir sampai kita mati. Tanya Abah, kenapa Abah tak nama Mumtaz? Abah ceritakan begini. Apa yang Abah nak jadi, anak-anak Abah buat macam ni? Kenapa letak nama Maryam? Kenapa letak nama Ibrahim? Kenapa letak nama Faiz? Abah ada ceritanya masing-masing. Abah letak nama Ibrahim supaya anak Abah akan diingati sepanjang. Sebab setiap kali kita sembahyang, kita akan ingat. Jadi Abah akan ada cerita. Namanya Abah akan ada. Jadi setiap kali kata buat, kata tak akan rasa macam tertekan. Kerana setiap benda yang berlaku dalam family, Abah akan explain dari segi agama. Jadi bila kita membesar, masuk dalam komuniti bersama dengan masyarakat, kata rasa macam kita selalu bertanya. Sebab kita bertanya kerana kita biasa dalam kehidupan family kita, kita diberikan ruang untuk bertanya dan Abah akan explain. Kata tak share satu momen, kata buat assignment. Masa tu buat assignment rasanya macam konsti, perlembagaan susah. Kata buat pulang daripada UIA, balik ke rumah buat assignment. Dari pagi sampai malam buat. Masa tu guna mesin type, tak ada komputer lagi. Kata menulis, menaik, Abah tunggu. Kata minta Abah tunggu. Kata nak buat assignment. Kata tak nak fikir susah. Dan kata membebel sepanjang daripada pagi sampai malam. Jam 12 malam siap assignment. Abah senyum daripada pagi sampai malam. Putih sembahyangnya. Lepas siap pukul 12, cakap, Abah siap dah. Sama sengih. Satu je Abah cakap. Lain kali biar banyak tangan pada mulut. Tu je. Maknanya Abah tunggu daripada pagi, daripada pukul 8 pagi sampai 12 malam, hanya untuk sebut sepatah je. Lain kali, biar banyak tangan dari mulut. Sebab masa buat tu kita Jadi, kita nampak kat sini, Allah sabarnya ayah aku, ayah Abah kata ni garang. Abah kata ni guru disiplin, memang garang. Tapi, untuk pendidikan anak, hilang kegarangan dia. Dia akan tunggu nak cerita. Tu kata-kata kenapa bila orang cakap, kenapa kata berani berhadapan dengan Israel ke, kata berhadapan dengan Tuan Mahathir ke, kata berhadapan dengan siapa pun, mana pemimpin dunia, pemimpin negara, ulama mana pun kata boleh hadapi. Sebab kata berhadapan daripada kecil, diasuh oleh ayah untuk bertanya. Bukan marah. Kita boleh tanya dan kita dengan disiplin. Begini. Jadi kita membesar dalam keadaan memahami. Kenapa kena taat ibu? Kenapa kena taat suami? Kenapa kena sayang adik? Sebab Rasulullah buat macam ni. Nabi Yusuf buat macam ni. Nabi Sulaiman buat macam ni. Jadi, bila buka Quran, itu adalah kata-kata daripada kenangan Abah. Jadi, ini benda yang sangat-sangat penting. Jadi, kita nampak dalam hal ini, Abah sangat serius. Kita tengok Hasan Al-Banna. Maksud yang pertama tentang solat. Bila tentang solat, Abah sangat mementingkan solat. Memastikan semua anaknya solat, itu adalah perkara yang sangat penting. Dan kata nak sebut kat sini, apa yang Abah buat, Abah menjaga solat kami daripada
daripada kami lahir sampai dia meninggal dunia. Untuk solat-solat yang ada sunat, Abah akan telefon. Untuk puasa-puasa sunat, Abah akan telefon sekalipun Kak Tah dah jadi exco. Kak Tah adalah exco. Kak Tah adalah naib ketua muslimat pusat. Kak Tah timbalan ketua muslimat negeri. Tetapi ayah Kak Tah akan telefon untuk pastikan kesemua 4 anaknya itu akan solat sunat, akan puasa sunat. Dan dia akan telefon waktu sahur untuk gerak. Sehinggalah Abah meninggal dunia. Dia meninggal dunia pada tahun 2017. Jadi ketika Kak Tah dah berumur 40 lebih dah. Sekarang Kak Tah 49. 4 tahun lepas dalam 45. Jadi maknanya daripada Kak Tah kecil, Abah akan telefon. 3 hari lagi akan sampai 10 Muharram. Tas akan tak kena puasa. Pesan pada anak-anak puasa. Nanti dia telefon lagi. So malam tu. Okey Abah, insyaAllah Abah. Sahur dia akan telefon lagi. Dan bila berbuka puasa dia call. Berapa orang cucu Abah puasa? Tak puasa ke tak? Jadi pada ketika itu kita rasa okay, kita ni YB. Kita ni pejuang agama. Tapi ayah kita masih lagi pantau. Abah akan datang rumah tanya, tak bayar zakat berapa? Berapa infak? Berapa ekor lembu yang tas korbankan? Sebelum jadi YB sama, jadi YB sama. Jadi dia ayah yang memantau. Dia akan datang rumah semata-mata untuk tanya, hari ni, tahun ni berapa ekor korban? Tahun ni berapa banyak bayar zakat? Dia akan datang rumah. Lepas jawab, dia senyum, dia balik. Jadi saya rasa jangan nak jumpa dengan orang yang sangat particular. Dia bukan sahaja mengajar, tapi dia memantau sehingga anaknya 40 lebih. Jadi bila Abah meninggal dunia, kita dah rasa macam dah tak ada dah orang yang akan telefon kita remind. Jadi bila Hasan Al-Banna sebut tentang tunaikan solat dengan segera, Abah sangat mencintai masjid. Dia sangat mencintai solat. Dia sangat mencintai agama. Sampai kata pada kecil, kata ingatkan puasa Isnin Khamis tu wajib sebab Abah tak pernah tinggal. Dia sangat, kami duduk di Kampung Andal, Tumpat, Kelantan. Dalam 15 km, 15 km daripada Kota Baru. Abah akan datang bersama dengan keluarga ke Masjid Muhammadi setiap hari dalam bulan Ramadan. Tanpa miss. Semata-mata kerana kalau tak boleh pergi Mekah, Abah nak sembahyang di masjid negeri supaya pahala banyak. Jadi kami membesar dengan sembahyang di Masjid Muhammadi. Masya Allah. Ketika Abah meninggal dunia, dia disolatkan selepas Jumaat di Masjid Muhammadi oleh beribu-ribu orang. Kerana itulah kecintaan dia. Dan kata nak share kat sini, ketika Abah dan Azab, kata ambil sembahyang, kata sembahyang sunat, dan kata sebut ketika solat sunat itu, Ya Allah, aku bersaksi bahawa ayahku telah menyempurnakan pendidikannya kepadaku, Ya Allah. Redalah dan ampunilah dia, Ya Allah, kerana dia telah menjadi ayah yang terbaik dalam mendidik agama kepadaku, Ya Allah. Dan bila selesai solat, Abah meninggal dunia. Jadi di sini bila disebut tentang segera tunaikan solat, bila mendengar azan, walaupun kena saudara, kata rasa kata sangat memahami apa yang disebutkan oleh Hasan Al-Banna, kerana ini adalah perkara yang kita lihat secara depan, apa yang diamalkan oleh ibu bapa kita sendiri. Dan ibu kata sangat memanjakan suaminya. Sebab tu kat dalam pertandingan puisi tadi, Abah adalah raja di rumah kami. Kecintaan Umi adalah Abah. Segala yang Abah ajar jangan tinggal solat sunat, Umi tak tinggal. Abah ajar jangan tinggal solat witir, Umi tak tinggal. Abah ajar kepada Umi jangan tinggal doa kepada anak-anak. Dan ini Umi tak tinggal. Walaupun dalam keadaan dia sangat sibuk, dia nak ke mana-mana, dah nak fly pun, dia akan pastikan baca. Kata kenapa baca dah sekarang masa suntuk ni? Tak boleh. Itu Abah pesan. Itu perkataan yang dididik. Dan Umi kata beritahu, dia kata malam pertama kahwin, selepas akad nikah, Abah kata panggil Umi, pegang tongkat dan semak Al-Fatihah isterinya. Semak kunut isterinya. Semak tahiyat isterinya. Dengan keadaan pegang tongkat sebelah. Arwah Umi kata, Masya Allah, sangat takut. Dah lah kahwin, tak pernah kenal. Kahwin lepas kahwin, malam pertama orang lain bincang pasal lain, dia semak Al-Fatihah. Dia semak kunut. Dia semak tahiyat.
Itu yang dibuat oleh Abah. Maknanya mendidik isterinya seawal malam pertama. Dan beritahu pada isteri, saya kalau boleh nak dapat nak anak perempuan. Mak kata, ya Allah, dah lah baru kahwin, tiba-tiba cakap nak dapat anak dah. Lepas tu nak anak perempuan, orang lain nak anak lelaki. Jadi dia fikir nak cakap nak anak perempuan. Pelik juga. Bila ditanya kenapa, sebab dia kata dia dah baca buku pasal Mumtaz, Taj Mahal, ketika dia berumur 12 tahun. Dan dia nak anak sulung dia perempuan, dia nak namakan sebagai Mumtaz. Itu adalah kejadian yang berlaku 1971. Kata lahir 1972. Bila Umi cerita, kata macam, okey, betul ke tak betul? Tak apalah dengarlah cerita Umi kita, sebab itu cerita romantik dia. Tapi bila kata besar dah umur dalam 15, kata buka balik diary Abah. Bila buka balik diary Abah, 30 hari 3 tahun 72, Abah tulis, Alhamdulillah, telah lahir anak perempuanku yang pertama dan ku beri nama Mumtaz. Jadi, betul lah cerita Umi dengan apa yang terjadi. Dan Umi kata, Abah pergi letak nama, sebaik saja kat atas lahir, tanpa tunggu 7 hari, tanpa bincang dengan sesiapa. Dia cakap, ya Allah, kahwin sekali, tiba-tiba dapat anak, dia setiap pergi balai polis, buat nama. Rupanya dia dah tunggu berpuluh tahun nak dapatkan anak nama Mumtaz. Jadi bila dapat anak Mumtaz tu, terus ke balai polis, terus buat surat beranak. Jadi Umi cakap, ya Allah, Masya Allah, anak kita ni bukan macam Minustan, anak kita bukan hidup mancung, awal tak nama Mumtaz lah, Masya Allah, macam mana jadi ni. Tapi masa tu cakap, Allah Abah, dia punya cita-cita, Masya Allah, nak supaya Kak Tah jadi macam Mumtaz Taj Mahal lah, Shah Jahan. Jadi bila Kak Tah ada peluang ke India, Kak Tah pergi ke, tengoklah macam mana Taj Mahal tu punya objek dia. Cinta agung seorang suami, dan Kak Tah rasa inilah cinta agung seorang ayah untuk anak perempuan ni. Jadi bila tengok masa pertama tentang solat, adik-adik boleh baca. Jadi buku ni memang kena baca. Memang kena baca bagaimana kita nak pelihara solat, memang bagaimana yang rasanya dalam ni banyaklah wasiat-wasiat 10 wasiat ni. Bacalah Quran. Itu pun ini pun bukan benda main-main. Untuk family kami, baca Quran ini adalah benda wajib bagi Abah, tak ada sunat. Kata bawa Abah pergi Indonesia, pergi kedai buku, beli buku. Abah beli buku apa-apa, nanti kata nak belanja. Abah borong buku, tapi buku yang pertama diambil adalah Al-Quran. Jadi bila Abah baca, tiba-tiba Abah kena stroke. Bila Abah kena stroke, Abah tak boleh baca. Abah tak nampak, Abah dah tak ingat. Bila kena stroke kali pertama, Abah lupa Al-Fatihah. Dan di atas katil ICU, kata ajar balik Abah, baca Al-Fatihah. Ajar baca balik Abah dulu, Abah ajar kat atas, sekarang kata ajar Abah balik. Abah baca, kemudian lepas Abah baca sampai Malik Yaumiddin, Abah angkat tangan. Abah dah ingat, ia akan na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia boleh baca balik. Abah kata 3 kali stroke. 3 kali masuk ICU. Tapi bila pergi Mekah, kata pergi Abah sekali lagi untuk buat haji kali kedua. Kali ketiga bawa haji. Lepas habis haji, Abah kata, Abah boleh baca Quran balik. Abah nampak, Abah ingat, Alhamdulillah, dan dia pegang Quran yang dia beli bersama Kak Tah dekat Indonesia. Rasa macam, ya Allah, ketika Kak Tah nak SPM, Umi Kak Tah beli Quran kat Mekah. Dia kata, Umi tak tinggal lain daripada Tah, Umi tinggal Quran. Quran dia sampai hari ini Kak Tah simpan, sangat cantik, bertatahkan seolah-olah macam emas keliling. Jadi ibu Kak Tah yang atik bawa kepada Kak Tah, hadiah kepada Kak Tah Quran. Jadi setiap kali pergi UIA, Kak Tah tidak akan tinggalkan Quran Umi, sebab ini adalah pahala untuk Umi. Setiap kali baca Quran, ini adalah pahala untuk Umi dan Abah, sebab mereka berdua sangat sayangkan Quran. Jadi dalam hal ini Kak Tah nak share dengan adik-adik sekalian bahawa bila kita ada ibu bapa yang mencintai Quran, dan kalau kita mencintai Quran, ia hanya sangat memberikan kepada kita suatu kepuasan yang luar biasa. Ya, Kak Tah jarang tinggal pesta buku. Suami Kak Tah beritahu, dia kata, saya tak bimbang awak pergi kedai emas. Saya tak bimbang awak pergi kedai kain. Saya tak bimbang awak pergi kedai pinggan mangkuk kalau saya tak ada duit. Saya tak bimbang. Sebab awak tak akan beli, dan awak kalau beli pun tak dapat beli pun biasa. Tapi saya bimbang satu je. Kenapa? Kalau awak pergi pesta buku, sebab kalau awak habis duit, kalau awak tak boleh beli buku yang awak nak, awak akan bersedih. Saya tak perasan lah bang. Rupanya dia perhati bahawa kalau tak dapat beli buku, Kak Tah akan nangis. Jadi
setiap kali keluar negara, setiap kali ke Mekah, Kak Tah pergi maktabah. Kalau pergi overseas, semua tempat yang Kak Tah pergi, Kak Tah akan cari buku. Sebab itulah bukan bagi Kak Tah manifestasi cinta kita kepada ilmu. Dan bila kita baca buku, kita ada ilmu, kita jadi lebih mudah dan lebih pandai tanpa kita menyalahkan orang lain, tanpa kita boleh ditipu. Sebab bila ada penulis, kita boleh rujuk balik. Dan bila kita lupa, kita boleh ingat balik. Jadi, lepas tu kalau dulu suka sebab boleh share dengan Abah. Baca buku Abah, ada buku baru, gini. Abah dengar, Abah tunggu. Masa tu kena ingatkan Abah tak tahu. Sebab macam Abah tunggu, macam Abah berminat. Kita cerita. Dulu kalau nak jalan boleh. Tapi kalau jalan, balik mesti mengarang. Hantar karangan pada Abah, nanti boleh pergi lagi. Dan kira Allah Ta'ala temukan kat atas dengan Tok Guru. Jadi senator juga sangat mencintai ilmu. Share pula dengan Tok Guru. Tok Guru, Ana beli buku. Follow pada Tok Guru. Tok Guru cakap, okey. Anti beli pada Ana ni, untuk anti ada tak? Tok Guru, Ana beli 2. Satu Tok Guru, satu Ana. Tok Guru pegang buku Mumtaz. Kalau anti dah ada buku ni, apa yang buku ni kata? Itu tak cara Tok Guru nak test. YB dia baca tak buku? Kata baca tu, okey, buku ni cakap gini. Okey. Dan lepas cakap tu kata, okey, untuk ilmu lebih banyak, nanti cari buku ni dan pergi cari Tok Guru ni, itu yang Tok Guru pesan. Jadi banyak persamaan yang Kak terima daripada 2 lelaki-lelaki ni. Tok Guru, Abah, dan Kak juga dapat, alhamdulillah, dikurniakan Allah Ta'ala seorang suami yang sangat memahami bahawa isterinya ini sangat inquisitif, bertanya, dan dia tak pernah marah. Antara sebab kenapa Kak terima pinangan daripada Abang Man ni, suami Kak kerana Kak jarang jumpa lelaki yang akan entertain semua soalan perempuan, yang soalan mungkin bagi seorang lain soalan bodoh lah, tapi bagi Kak penting. Sebab bila Kak tanya, artinya Kak nak kefahaman. Jadi alhamdulillah, suami Kak ni, Haji Muhammad Sulaiman ni, daripada zaman belajar, masa kenal dalam program pun, dia tak pernah memandang remeh kepada soalan. Dia akan explain begini dan begini. Soalan kita tahu atau tak tahu tu nombor 2. Soalan kita terima tak terima tu nombor, tapi dia explain. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah, rupanya masya-Allah, Kak ada cucu, 2 orang cucu. Rupanya cucu Kak pun ada benda yang sama. Dia akan tanya, dan bila kita explain, dia faham, alhamdulillah. Kak nak share satu cerita lucu lagi sebelum kita pergi pada yang wasiat-wasiat lain. Minggu lepas Kak baiki kabinet. Kabinet Kak ni kabinet kosong, tak ada rak. Jadi setelah 12 tahun, nampak dah susah ni, Kak minta lah orang datang buat rak dalam kabinet. Cucu Kak di atas tu tak sabar-sabar nak turun. Minta dengan dia nak turun. Lepas tu buatlah turun. Sampai kat bawah, rupa-rupanya dia nak pergi tengok orang baiki kabinet. Cucu Kak berumur 2 tahun. Dia pergi kat pakcik kabinet tu. Pakcik, terima kasih kerana baiki dapur kakak. Lepas tu pakcik cakap, apa? Terima kasih kerana baiki dapur kakak. Dia nak daripada atas, dia tahu orang tengah baiki rumah dia. Dia turun semata-mata nak beritahu, terima kasih kerana baiki kat dapur kakak. Pakcik betul sampai tergamam. Sebab kita ajar kat dia, kalau orang buat apa-apa, terima kasih. Jadi tak sangka lah sampai dia pergi jumpa tukang kabinet tu nak beritahu, terima kasih pakcik sebab baiki dapur kakak. Jadi maksud, ya Allah, maknanya dalam tarbiyah ni, dalam pendidikan ini, rupanya dia daripada kecil kita perlu tanam. Dan kita perlu fahamkan kenapa berterima kasih. Kenapa nak syurga? Apa itu syurga? Kenapa nak kena sayang pada adik? Bukan kata sayang, tak. Tapi kena explain. So itu dalam hal ini, bila kita baca Quran, kita dah jumpa kamus perbendaharaan hidup dan akhirat. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Subhanallah, seronok saya dengar nasihat. Buku yang sama, buku yang sama, tapi pemahamannya memberi makna yang berbeza. Ada orang bukunya nipis, dia punya pengajaran yang dapat pun lebih nipis daripada buku yang dia baca. Tapi ada orang walaupun buku tu nipis, tapi pengajaran yang dapat Masya Allah tebal, banyak. Jadi subhanallah, terima kasih banyak kepada YB Dato' atas perkongsian yang sangat padat, yang menunjukkan besarnya peranan seorang bapa dalam mencorakkan tabiat anaknya. Yang paling utama sekali dalam wasiat, sebelum wasiat ni pun memang YB Dato' dah sentuh wasiat yang pertama kan, berkenaan dengan solat dan juga membaca Al-Quran.
solat ni kalau ikutkan pada buku ni bukan sekadar menunaikan solat tapi solat di awal waktu. Kerana orang Islam ni kita punya iman tu berlainan level. Jadi kalau kita nak tahu level iman kita ni, kita boleh check lah waktu solat kita. Kalau dekat ujung-ujung tu faham-faham sendiri lah maksudnya. Okay, dan pesanan wasiat yang kedua ialah berkenaan membaca. Membaca ni kalau ikutkan buku ni ada 3. Satunya membaca kitab Al-Quran. Tu memang seperti yang mana YB Datuk kongsikan, tak keluar rumah lah kalau tak baca. Kan dalam pesanan ni pun memang dinasihatkan untuk baca setiap hari. Sebab memang besarlah, untunglah orang yang membaca Al-Quran. Yang keduanya membaca kitab Al-Quran. Okay, yang kedua membaca kitab atau buku-buku yang memberi manfaat. Contohnya YB Datuk dah jam 4 kan, dah baca Ihya Ulumuddin. Allahu Akbar, saya dengar Masya Allah. Dengar memula tadi, okey, ada yang ayah saya lakukan, ada yang saya pun buat. Tapi bab baca kitab Ihya Ulumuddin tu masa dah jam 4 tu memang saya surrender lah. Sebab saya pun baru je nak mula belajar kitab-kitab ni kan. Dan yang ketiga, dalam dalam sebelum wasiat Imam Hassan Al-Banna ni berkata, yang ketiga kita boleh baca kitab yang terbuka, iaitu kitab alami, dengan melihat langit, dengan melihat pokok, burung berterbangan, kita memikirkan kejadian Allah. Dalam bila kita berfikirkan dengan kehebatan Allah itu, itulah zikrullah, yang menjadi penenang untuk hati kita. Jadi tak ada reason, tak ada sebab, tak ada alasan untuk kita meninggalkan membaca ni. Kan? Kalau dah tak boleh sangat nak baca Quran, dah tak ada masa sangat nak baca kitab-kitab buku-buku bermanfaat ni, apa yang Imam Hassan Al-Banna ajar, renung kejadian alam dan zikrullah, itu juga dikira membaca kitab yang terbuka. Masya Allah. Baiklah, perkongsian YB Datuk sangat padat, sangat menyeluruh, tapi mungkin ada lagi pesanan dari ataupun mungkin ada YB Datuk boleh kongsikan kepada kami ibu bapa muda ni lah, muda lah konon-kononnya kan. Untuk bagaimana lagi cara untuk mengaplikasikan buku 10 wasiat Imam Hassan Al-Banna ni dalam kehidupan, dalam kami mendidik anak-anak kami, generasi yang akan datang ni. Silakan. Okay, terima kasih Safra, Alhamdulillah. Bila kita baca Quran, selalu kata dididik oleh Abah untuk kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Jangan baca Quran tanpa faham mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, tafsirnya, asbabun nuzulnya, dalam asbabul wurud dengan hadithnya, dictionary-nya. Abah kan ajar tentang dictionary. Abah tak pandai Inggeris. Bolehlah faham sikit, adalah SPM. Tapi taklah mahir. Jadi bila kita nak belajar, Abah beli kamus. Abah beli thesaurus. Abah akan beli sumber-sumber. Abah akan hantar kat atas, Umi akan bayar untuk atas tuition, tempat yang terbaik. Dan dia sangat appreciate perkara-perkara berkaitan keilmuan, co-curriculum, pergi hantar kat atas Mukhayyam, pergi lawatan antara sekolah, dia akan beri sebab, dan dia akan tanya, okey, apa pengajaran yang dapat daripada perjalanan ini? Itu benda yang kata nak minta parents cuba buat kepada anak-anak. Jalan dengan anak-anak ini adalah satu perkara yang sangat penting. Ya. Kita akan banyak belajar dalam perjalanan. So, kena buat bajet untuk berjalan. Sama ada dalam negeri, dalam daerah, dalam kampung, tapi mesti berjalan dengan ayah, dengan ibu. Kata penakut, kata anak perempuan sulung, kata punya personality flower, kata bukan jual. Kata memang tak suka gaduh. Memang tak pandai lah nak berdebat-debat ni. Kemudian, pemalu dan penakut. Apa yang Abah buat? Abah bawa kat atas ke Pasar Siti Khadijah, pasar lama Kota Baru. Masa tu umur 3 tahun, Abah letak kat di tengah-tengah kedai dan Abah biarkan kat atas supaya cari dia. Jadi masa tu kata tengok kiri kanan tak kenal sebab Abah tinggal kat sini, tapi Abah pandang daripada jauh. Semata-mata untuk menjadikan anak perempuannya ini confidence, jangan mudah nangis. Ketika itu umur 3 tahun. Jadi parents kat atas lah parents yang bercakap, berbuat, pantau, latih dan didik. Dia akan tengok daripada jauh, mula-mula kat atas nangis, lepas tu kat atas berhenti nangis, kat atas jalan, sampai jumpa cari Abah. Masa nak tawaf kat Mekah, cakap, Abah,
Lagi kata balik dengan abah Abah cakap ya, tapi kalau dah nanti kita tak tawaf ni kadang-kadang terputus kan. Nanti tak sekali dengan abah. Tak kena tahu. Okey, masuk pintu sini, keluar pintu sini, kita punya hotel tu sini. Cakap abah, tak nak lah sebab tak nak perhatilah sekejap lagi. Kata nak balik dengan abah. Lepas tu cakap abah tak apa, abah kata pandai bahasa Arab. Abah kata yang sesat kat sini pun semua pandai bahasa Arab. Tengok betul-betul yang abah nak ajar ni. Sini pintu, ini Babul Malik, ini Babul Abdul Aziz, ini bab ni. Okey, nanti kalau terpecah dengan abah, balik ke sini. Masya Allah. Tawaf kali pertama, kali kedua, kali ketiga betul-betul. Kat atas terbatal, yang ketiga kan kat atas berpaling. Jadi kat atas akan tambah. Jadi terpisah daripada abah. Itu tawaf kudum paling pertama. Masa tu Umi kat hotel. Jadi lepas tu fikir, Masya Allah, abah dah ajar kalau sesat nak balik gini. Tengok kat sini, okey ini pintunya, okey. Lepas tu kata pulang seorang-seorang daripada Masjidil Haram, balik ke hotel. Umi cakap dah balik. Ha? Kenapa balik abah? Cakap Umi terpisah sebab kata dah batal masa tawaf kali ketiga. Jadi dia akan ajar kita, jadi dengan anak-anak, jangan teori. Titik. Ambil Quran, ajar teori, buat praktikal, biar dia buat salah. Dan betulkan. Doa, betulkan. Sampailah kita mati. Bukan sampai anak habis universiti. Bukan sampai anak dapat anak. Tak. Sampai kita mati. Abah ajar kat tadi didik, sampai dia mati. Jadi kalau wasiat ketiga ni, bercakap dalam bahasa Arab Fushah, masa kata darjah 5 dulu, kita ada, bukan darjah 6 ya, kita penilaian darjah 5 dulu. Ya, dia tak ada UPSR dulu, dia panggil darjah 5, kata dapat 5A. Jadi cikgu-cikgu sarankan supaya hantar ke Mara lah atau sekolah sains, kata pada student. Tapi abah kata tak boleh, tas kena sekolah sambung di Ma'had Muhammadi. Kena belajar bahasa Arab. Kena cakap bahasa Arab. Bahasa Arab ni mudah. Jadi kita membesar dengan perkataan bahasa Arab ini mudah. Bahasa Arab, bahasa Quran. Bahasa Arab, bahasa syurga. Jadi daripada kecil dia faham bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa syurga. Arab Quran, Arab syurga. Bahasa Arab, Quran. Jadi abah beli buku pertama bahasa Arab. Jadi bila baca tu baca kamus. Okey, baca kamus. Ma makna bertukal, ma makna walid, kaifa haluk. Baca, testing dengan abah. Bila kat atas masak, Umi ajar, abah tunggu. Dan abah akan try. Jadi itu semua menyebabkan kita rasa macam confidence. Jadi bila kat cakap bahasa Arab, walaupun kata pandai ke tak pandai, abah selalu cakap kita bukan orang Arab. Kalau sikit-sikit salah tu biasa je. Macam orang putih cakap Kelantan. Mana kita jumpa orang putih cakap Kelantan fasih. Bolehlah cakap Kelantan, tapi tetap kita tahu ini bukan bahasa ibunda dia. Macam kita cakap Pak Saleh lah. Tetap bunyi Kelantannya, Zahaba Ali ila Makkah, bukan Makkah. Zahaba Ali. Orang Kelantan cakap English ke, cakap Arab ke, nanti lama-lama dia keluar dia punya slang tu. Jadi tak apa, tapi yang pentingnya ada niat untuk belajar bahasa Arab Fushah. Sebab bila kita baca Arab Fushah, kita faham, kita baca Quran seolah-olah kita bercakap dengan Allah Subhanahu Taala. Ini yang paling seronok. Bila sembahyang, solat, Ramadan kan 30 juzuk, 1 juzuk satu malam kalau kat Masjid Muhammadi tu. Kadang-kadang boleh tersenyum, kadang-kadang boleh mengalir air mata ketika imam membaca. Kenapa? Kerana kita faham. Balik kepada root perkataan. Ain, lam, mim. Berapa makna? Ada 9 makna. Kita yang tak ada ilmu faham 1. Tapi orang yang ada ilmu, ain, lam, mim tu ada 9 makna. Jadi selalu abah akan pergi pada root. Jadi kita akan belajar macam setiap hari tu macam buat assignment lah. Tapi yang best assignment ni kena terus present. Bila kat atas besar sikit, darjah 5, darjah 6, kat atas mula panggil adik-adik, kat atas dah panggil adik, kat atas Ibrahim, Faiz, datang kat atas, cerita masalah kepimpinan negara. Ini Mahathir macam ni, Kelantan macam ni. Sebab dulu abah latih kita pun latih adik. Jadi maknanya pendengar penceramah kat atas yang pertama adalah adik-adik kat atas lah. Bincang pasal negara pada ketika dia orang baru darjah 1, cerita. Sebab abah cerita macam tu, kita pun cerita macam tu lah. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak takdirkan kat atas menjadi politician akhirnya. Ya, menjadi pejuang dalam PAS, Alhamdulillah. Jadi kita nampak dalam kat sini penting untuk kita yakin bahawa language is means of communication. Bila kita tahu banyak bahasa, kita lagi mudah. Bila kita nak faham Quran, kena faham bahasa Arab. Nah, itu penting. Yang keempat, janganlah banyakkan perdebatan. Abah kata, biasanya dia akan ceramah, dia boleh berdialog, tapi dia tak suka bergaduh.
dia agak pendiam. Jadi Kak Tah rasa Kak Tah bila baca ni Kak Tah okey, mana apa Kak Tah pun walaupun Kak Tah peguam, Kak Tah jaranglah bergaduh panjang. Ceritalah gini-gini hakikatnya, tapi kalau orang nak bergaduh panjang Kak Tah tak akan entertain sebab dia tak, maknanya berada pada perdebatan ni tak menghasilkan apa-apa. Nak bincang boleh. Kemudian jangan banyak ketawa. Dalam kehidupan daripada kecil diajar semua benda ni ada sebab. Jadi kita macam kita memang ada bergurau, tetapi kita bukan yang jenis ketawa yang berseronok-seronok sebab nanti Abah akan remind tentang syurga, tentang neraka, tentang mati, tentang orang miskin, tentang nak buat masjid, tentang nak buat tu, nak bantu orang tu, nak bantu orang. Nanti akan ada cerita yang akan buatkan kita okey, kita kembali sebalik kepada apa yang Allah Ta'ala nak. Dan ni kalau bergurau dengan ketawa tu lebih kurang lah. Yang ketujuh tu jangan angkat suaramu lebih daripada yang pendengar. Setengah orang bila ceramah agama suara kuat tapi Kak Tan belajar dalam buku ni dan juga tengok pada Abah, tengok juga pada Guru Ni Aziz, dia bercakap perlahan tapi ilmu dia satu. So orang dia semangat begini tapi ilmunya entah apa-apa. Jadi bila Kak Tan jadi penceramah pun Kak Tan mengamalkan benda yang sama. Kak Tan akan cerita macam cerita lah. Sebab yang penting menyampaikan, memahamkan itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerja kita. Kita sampaikan. Jadi kita sampaikan tak perlulah terlalu kuat, sesuai untuk orang yang mendengar sahaja. Kemudian hal ini Kak Tan rasa Kak Tan sangat respect. Abah jarang mengumpat, tak pernah dengar. Rasanya macam sangat pelik lah kalau dengar Abah cakap pasal orang lain. Jadi bila jumpa lah, ada juga lelaki mengumpat macam ada orang lelaki mengumpat sebab kita tak pernah dengar yang kita mengumpat. Kata macam rupanya dalam dunia sekarang even netizen pun kadang ada yang macam-macam cakap biasanya kita tengok orang lelaki ni, ayah-ayah ni dia bersifat kebapaan, kepimpinan dan dia jarang macam mengata benda yang lebih-lebih lah. Marah anak adalah tapi bukan sampai ke macam tahap wow. Jadi bila tengok tu macam masya-Allah, kita kena lebih banyak. Kemudian kalau masuk ke-9 tu berkenalan dengan orang yang selalu temui. Ni memang parents kata untuknya mak lah banyak kenal orang, suka berkawan. Kawan mereka ni ada yang Cina, ada yang India, ada yang Switzerland, ada yang Mesir, ada yang Negro, macam-macam. Kadang-kadang seminggu sekali, 2 hari sekali akan ada Umi dengan Abah bawa balik orang ke rumah. Ni jumpa kat mana ni? Jumpa kat pasar. Jumpa kat mana? Jumpa kat kedai. Lepas tu ajak datang rumah sebab kita kena memuliakan tetamu. Masya Allah. Mak kata bukan YP, ayah kata bukan YP. Tapi mereka sangat suka jamu tetamu. Masya Allah. Kalau jumpa orang berkenalan seolah-olah macam dah kenal seminggu. Ya Allah. Dia sangat mudah, sangat ramah. Dan bila baca yang ke-10 tu, masuk ke-10, ini kata sangat masa-masa baca tu macam wow, masa dah kata mula baca buku wasiat Hasan Al-Banna ni ketika tingkatan 3. Masa tu 87. Buku yang kata sendiri, bukan yang Abah bagi ni, Abah bagi. Masa tu bila kita bercakap tentang kewajipan dari waktu, kita mula memikirkan tentang ummah. Ketika di tingkatan 2, 3, 4, Kak Tah dah fikir aku perlu belajar bukan untuk aku tapi untuk ummah. Kak Tah pilih nak masuk UIA kerana Kak Tah istikharah. Nak masuk UIA ke nak masuk UM. Kak Tah masuk universiti pun kerana nak memperjuangkan Islam. Jadi banyak benda yang Kak Tah buat keputusan kenapa Kak Tah tak mengajar walaupun Kak Tah di-offerkan jawatan tutor selepas dapat student kat UIA itu kerana Kak Tah nak balik ke Kelantan, nak bantu kerajaan Kelantan, kerajaan Islam Kelantan. Sebab masa dan kewajipan tu dia sangat berebut. Kewajipan lebih banyak daripada masa. Satu hari ni kalau mungkinlah Kak Tah ada staff di bawah Kak Tah usia wanita dalam DUN, Kak Tah rasa mungkin staff Kak Tah boleh sahkan banyak benda yang Kak Tah bincang dengan mereka sangat serius. Kak Tah walaupun Kak Tah senyum, Kak Tah juga ketawa, tetapi banyak yang Kak Tah bincangkan ni benda-benda yang bagi setengah orang terlalu ideal, tapi itulah untuk kepentingan Islam. Sebab Kak Tah tahu bahawa kewajipan lebih banyak daripada waktu. Jadi banyak yang Kak Tah bentang kepada kaki tangan, bentang kepada rakyat, buat pelbagai dasar pada negeri Kelantan. Kerana kita tahu bahawa kita bergerak dengan masa. Kewajipan sangat banyak. Jadi bila Abah bagi buku ini selepas ada exam, orang kan lepas exam, honeymoon time, SPM kan, lepas exam, honeymoon time, tapi Abah bagi buku. Maknanya bagi Abah, anak dia tak payah honeymoon dengan benda lain. Honeymoon dengan buku.
maknanya kita nampaklah sini, maknanya dia fahamkan kepada kita 3 bulan cuti ni bukan untuk tidur, isi dengan baca buku. Jadi ini yang kita nak sebut kepada semua. Satu benda tak nak kongsi. Abah beli buku kata Rajah 5 kot, berani kerana benar ke, hidup itu bisa berani, lebih kurang macam itulah. Dalam buku tersebut tulis tidak ada profession dalam dunia ini yang selamat. Hatta seorang Perdana Menteri pun tak selamat kerana dia boleh dijatuhkan bila-bila masa sahaja oleh pengundinya. Jadi, kalau setakat kerja, makan gaji, berniaga, kita ada risiko, jangan takut. Sebab tak ada jawatan dalam dunia yang tak tercabar dan tak boleh dicabut. Jadi masa tu kat macam, okey, kalau PM pun tak stabil, nak takut apa? Rupa-rupanya hari ini kata melihat 2020, 21, 20, nak 2022 ni, kita tengok dalam tempoh 3 tahun kita ada 3 PM. Tuan Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Datuk Ismail Sabri. Maknanya kat Malaysia ni kalau cikgu mungkin boleh sampai 35 tahun. Tapi kalau jadi PM ni maybe 17 bulan, maybe 22 bulan, maybe tak tahu berapa bulan. So kalau PM pun tak ada jaminan bahawa dia boleh kekal, jadi jangan takut untuk mengambil risiko dalam kita melaksanakan perjuangan kita. Itu benda yang bila kata baca cakap, oh pandai pula Abah cari buku. Dia selalu kalau saya tanya soalan, nanti Abah akan bagi buku. Abah kalau gini-gini, okey, nanti senyum. Besok nanti Abah boleh bagi buku. Jadi macam kalau nak makan sedap-sedap boleh, nanti tunggu kita dapat result. Abah dapat nombor 1. Nanti Abah bagi buku. Cakap Abah, ini subjek ni tiba-tiba tak dapat rendah lah Abah. Abah cakap, ini mesti belajar tak amal. Kena sebiji. Lepas tu cakap, Abah kata dia buat macam ni, tapi orang tu buat macam ni. Ni mesti tak ikhlas. Jangan nak anggap orang tu akan balas. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kamu buat baik sebagai Allah tak baik kepada kamu. Bukan orang tu buat baik kepada kamu. Kalau masih lagi sedih, maknanya tak ikhlas. Cakap Abah ni kata dia serius. Memang Abah serius lah. Jadi, bila kata dapat ayah yang begini, kata dapat Tok Guru ni Aziz yang begitu, yang akan pantau, kata pergi luar negara, kata pergi parlimen, Tok Guru akan tanya, okey Mumtaz, anti bahas apa, anti bentang apa respon orang. Setiap kali balik daripada parlimen, Tok Guru akan panggil tanya. Setiap kali balik daripada overseas, Tok Guru akan balik tanya. Tok Guru akan pantau, nanti pergi dengan siapa, kenapa, pergi melawat apa. Jadi Kak Tah dididik oleh suasana lelaki-lelaki yang sangat menyayangi, yang hebat, sampai Kak Tah tak tahu pun tentang pada masa tu tentang isu gender. Orang lain masalah gender, tak confident. Kak Tah tak ada dalam family, even atuk Kak Tah sendiri pun, Alhamdulillah. Daripada kecil, setiap kali dia berbincang dengan orang kampung, Kak Tah akan dipanggil sebelah sebagai dia punya steno, juru tulis. Kak Tah tengah main dia satu. Tah naik. Kenapa? Ayah nak mesyuarat. Lepas tu Kak Tah panggil atuk ni ayah. Sebab panggil abah, ayah kata abah. Ayah nak mesyuarat. Lepas tu Tah kan dah pandai menulis. Lepas tu tulis apa yang bincang. Jadi daripada kecil bila orang tu bincang pasal masjid lah, jalan lah, masalah masyarakat, Kak Tah memang yang menulis. Lepas tu bila pilihan raya, Kak Tah bahkan yang report, okey, parlimen ni menang berapa majoriti. Lepas tu tak faham apa-apa pun. Tapi rupanya ayah kita, atuk kita, ayah suami kita, mertua, alhamdulillah mertua pun tak pernah meremehkan pandangan seorang wanita yang sebenarnya masih lagi kecil dan bukanlah berilmu sangat pun. Tapi kerana dididik dalam keadaan itu, kita sangat mencintai ilmu. Dan sebab itulah Kak Tah pun sangat memahami duit pertama yang Kak Tah dapat setelah bekerja, Kak Tah beli buku untuk anak-anak Kak Tah. Kak Tah beli buku Kurolia. Harga 3,000 lebih, 3,008 bayar bulan, 100 bulan. Bising orang. Kenapa? Duit tak ada, beli buku. Kata-kata Kak Tah nak ajar sebab kalau anak kita biasa dengan buku, dia takkan koyak buku. Kalau dia koyak pun sebiji je. Tapi dia Kak Tah buat macam tu, alhamdulillah. Memang sebiji sungguhlah. Maknanya satu muka surat je dia potong, dia buang. Nanti dia akan biasa sebab itu kehidupan dia memang biasa dalam bergelumang dengan buku. Jadi mungkinlah ada yang suka membaca, tapi kalau tak suka baca buku pun mereka sekarang baca mereka akan Google. Jadi cabaran kita berbeza sekarang ni, mungkin anak-anak kita dah baca e-book dah baca e-book, jadi lain dah. Jadi Kak Tah harap dah lagi Kak Tah suka ada Hassan Al-Banna ni sebab Hassan Al-Banna ayah yang penyayang. Abah Kak Tah garang tapi Kak Tah boleh peluk dia. Abah Kak Tah garang tapi Kak Tah boleh cium dia. Semua orang tahu kalau kampung Kak Tah tu orang tahu Abah Kak Tah tu garang. Tapi boleh peluk, boleh cium. Hassan Al-Banna pun ayah yang tegas, ayah yang dia pemimpin Ikhwan Muslimin, tapi dia ayah yang sangat penyayang. Kak Tah pun dapat suami yang sangat penyayang, sangat supportive. Bila Kak Tah bising-bising, Kak Tah sedih-sedih, dia datang dia peluk. Suami Kak Tah stroke, sakit, tapi dia masih lagi memberikan sokongan dengan dia memberikan
sokongan moral kepada Kak Tah. Jadi Kak Tah juga alhamdulillah dapat dikeliling Kak Tah anak lelaki, anak-anak perempuan, adik lelaki, adik perempuan yang juga sangat menyayangi. Jadi Kak Tah nak minta kepada semua, dalam kita nak membina suasana ilmu, rumah kita mesti ada perpustakaan. Jangan hanya ada dapur. Nak buat rumah, buat bilik, buat dapur, buat ruang tamu, buat tangga, buat perpustakaan. Dalam kehidupan, takwimkan, baca Quran. Dalam kehidupan, bincang soal ummah. Dalam kehidupan, kita bincang, jadikan teras sebagai solat. Anak kita ni kena pastikan semua solat. Kita cek. Dengan Abah, kalau tak solat kita kejut dia tak bangun macam mana Abah? Abah cakap, kalau kita tengok ada ular nak patuk anak kita, macam mana kita cakap? Ular. Ataupun kita cakap ular! Ataupun kita tarik dia. Kalau tak ada kali kita ambil, kita tarik tangan sampai dia bangun. Ular tu. Jadi Abah kata kalau kita sayang anak, nak selamatkan daripada ular, sayangkan lagi anak, selamatkan dia daripada neraka. Itu lagi mahal. Jadi kalau kejut anak sekali, Assalamualaikum, bangun. Tak bangun lagi. Kalau perlu tendanglah pintu. Itu yang penting. Yang pentingnya anak kita jangan terjerumus dalam api neraka. Dan kita nak satu keluarga kita semuanya masuk syurga. Kalau kita ada keluarga Malaysia hari ini, keluarga Malaysia adalah keluarga yang mengimpikan untuk berada di jannah bersama-sama. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah perkongsiannya sangat padat, sangat syarat, membuka mata kita, ibu bapa muda lah terutamanya. Dan terbaik dan sebenarnya seperti mana yang Wabi Datuk Mumtaz kongsikan, mungkin ada dalam kalangan kita yang ibu bapa kita juga mengamalkan benda yang sama. Sebab itulah dengan hasil didikan ibu bapa kita lah, alhamdulillah pada pagi ini kita berkumpul bersama-sama dalam kalangan orang yang beriman, dalam kalangan orang yang berusaha mencari ilmu. Kita kena banyakkan berterima kasih kepada kedua ibu bapa kita, dan kita pula bila menjadi ibu bapa memang banyak sangat benda yang kita perlu belajar. Okey, saya kongsikan sedikit lah poin-poin yang saya dapat, sebab banyak kan kita pula nak dengar, nak menulis. Jadi apa yang saya dapat ni antaranya, bila kita ajar anak tu, kita pastikan juga bila kita ajar anak kita membaca kan, kita pastikan juga kita ajar anak kita banyakkan juga bersoal. Okay, dan tugas kita ialah untuk explain, bagi anak kita faham kenapa sekian-sekian benda. Dan bila kita mengajar teori, kita pastikan juga ajar praktikal. Saya sangat sukalah teori yang Wabi Datuk kongsikan. Bila kita ajar teori ni, kita pastikan kita juga ajar praktikalnya. Kemudian selepas usaha, kita kena banyakkan berdoa. Contoh dalam buku 10 wasiat ni ada dikongsikan tentang solat menurut Al-Quranul Karim. Di poin yang ke-7, solat ni tujuannya sangat baik, yang selalu menjadi pilihan kalangan para Nabi dan Rasul untuk memohon taufik dari Allah agar mereka bisa melaksanakan perintahnya. Dan dalam mendidik anak, dalam mendidik keturunan, para Nabi sendiri pun banyak meminta doa kepada Allah. Kan contohnya dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ij'alni muqimas solah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Jadi kita selepas kita usaha, kita dengar perkongsian YB pada hari ini, yang tugas kita seterusnya adalah untuk cuba melaksanakan dan banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Kerana akhir sekali pun anak-anak ialah pinjaman dan tanggungjawab kita. Selebihnya mereka itu hamba kepada Allah SWT. Baiklah. Seperti yang ditulis dalam buku 10 wasiat Imam Hassan Al-Banna juga, kita semua saling memerlukan orang lain untuk berkongsi ilmu dengan kita agar menjadi pedoman untuk kita, menjadi pendorong untuk kita banyak buat kebaikan. Jadi bukan sekadar kita nak dengar je atau kita nak pengaruh yang sekejap lepas tu hilang. Bukannya sekadar melintas dalam pemikiran kita je, tapi mudah-mudahan kita yang mendengar pada pagi ini, dia juga yang mengamalkannya, insyaAllah. Baiklah, Wabi Datuk. Izinkan saya untuk baca komen-komen dari sahabat yang menonton secara langsung, dan mungkin kalau ada soalan saya terus buka ya untuk sesi soalan jawab. Boleh? Okey, baiklah. Dari Ahmad Fakhrul Razi Yahya, apa yang YB kat atas kongsi ini adalah antara intipati hasrat momen buku ditubuhkan. Sebab buku yang sama akan membawa momen, memori dan ibrah yang berbeza. Betul? Bagi setiap jiwa.
buku yang sama, natijahnya berbeza. Itulah momen indah bagi setiap pesona. Subhanallah, betul-betul. Sebab kata saya tadi lah, buku nipis tapi mungkin kesannya tebal. Tapi ada orang buku tu tebal tapi kesan pada hidupnya nipis. Jadi kita, kalau boleh kita nak yang the former tu lah, bukan the later kan. Okay, seterusnya mungkin ada soalan. Anis Hamizah Hamid, banyak anak-anak sekarang masuk universiti sebab nak kerja besar. Bila lepas grad tak dapat kerja, memang frust. Sampai putus asa, depressed dan rasa diri tak guna. Hilang matlamat hidup. Mungkin YB Datuk boleh ulaskan sedikit. Okey, bagus Anis. Dalam keadaan sekarang ni, kita kena faham antara duit dengan rezeki. Duit bukan rezeki. Rezeki mungkin duit, mungkin kesihatan, mungkin kebahagiaan, mungkin masa. Jadi kita kalau dah belajar, dah ada ilmu, tak boleh kerja, maknanya kita dikehendaki Allah untuk serve parents kita, serve keluarga kita. Bila dah bekerja, tak sempat nak serve parents, sikit-sikit je ada masa. Jadi semasa belum bekerja tu, walaupun kita dah minta, yang penting kita usaha. Sebab harus sebut belajar, kalau kita tak belajar sungguh-sungguh pun tetap kena exam. Jadi baik belajar sungguh-sungguh. Target kena 4 flat, walaupun tak dapat 4 flat. Tapi kalau target dah memang 2.0, memang dah dapat 1.5. Jadi kita kena target tinggi. Target kena tinggi. Dapat berapa tak apa. Usaha kena lebih. Jadi bila kita tak dapat, ya anak-anak kata sendiri pun lepas pada grad, bukan tu dapat kerja. Tapi kata-kata ini momen untuk awak serve mak bapak. Siang hari, pagi mandikan abah, nanti tak malam nak tidur, urut kaki Umi. Ini adalah kerja awak. Sampai sekarang pun awak tak lapar lagi. Jadi masalah apa? Jadi bukanlah maknanya kalau gaji 1,000 atau 2,000, kita akan macam okey selesai semua masalah. Tak. Sebab tu kena faham. Rezeki itu adalah risk. R-I-S-K itu asalnya ialah razaqaf. Razaqaf maknanya risk. Maknanya bila cari rezeki, kita high risk. Nanti ada macam-macam risiko. Jadi, pentingnya ilmu tu digunakan. Tapi satu lagi yang penting. Dalam ilmu, kita kena ada kemahiran. Aplikasi ilmu dalam kehidupan tu yang penting. Ilmu boleh belajar. Mungkin belajar jadi nak jadi apa? Nak jadi chef. Jadi chef. Tapi bila sungguh-sungguh, jadi driver. Belajar mungkin computer science. Tiba-tiba jadi tukang masak. Tak. Yang pentingnya, ilmu itu boleh guide kita. Kita baca Quran, ada orang baca Quran, dia boleh jadi ahli tasawuf. Ada orang baca Quran, jadi ahli politik. Ada orang baca Quran, jadi ahli sains. Yang penting baca Quran. Matlamat hidup, nak mati di akhirat. Hidup ni paling lama pun 84, 75, 63. Ada orang 1 hari, ada orang 5 tahun. Tapi, transit kat dalam kubur itu, sampai sekarang dah 5,000, 6,000 tahun, belum kiamat lagi. Jadi, ready untuk transit tu. Ya, persiapan kita untuk transit lama. Jadi masa kita belum bekerja, yang pentingnya boleh khidmat untuk family, khidmat untuk keluarga. Rezeki akan datang. Kalau kita jaga akhlak, jaga agama, pangkat rezeki akan cari kita. Yang penting tak lapar. Parents kita kat Kelantan ni, kalau kat Kelantan lah, ramai pun tak kerja-kerjaan. Kerja biasa je. Tapi anak-anak mereka hidup, boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh beli bekah. Bukan semua kerja-kerjaan. Jadi kenapa pula kita rasa macam nak kerja-kerjaan ataupun swasta je baru kita boleh hidup. Orang yang jual tebu, orang yang buat akok, orang yang tanam betik pun ramai yang boleh berjaya. Tapi sungguh-sungguhlah tanam betik biar berilmu. Bukan tanam betik tak ada ilmu. Tanam rumput pun kalau berilmu boleh buat pelihara dan boleh bagi makanan untuk ternakan. Maknanya kena ada knowledge. Jadi jangan nak fikir pasal kalau saya ni patutnya kelakkan saya ni kena jadi bos. Nak jadi bos yang baik, kena jadi pekerja yang baik dulu. Jadi testing dulu. Kalau kat rumah nak lead adik pun tak boleh, jangan fikir kita boleh lead rakyat. Bukan semudah itu, mereka bukan robot. Boleh switch, buka, dah tutup. Satu lagi penting daripada pengajaran, daripada apa yang ayah kata buat dengan mak kata buat, mereka sangat appreciate. Anak dia pandai apa sikit pun, okey. Ni bagi hadiah. Nanti abang bagi hadiah buku. Nanti kita nak makan sedap-sedap, tunggu apa. Okey, Yen dapat apa, kakak apa, Osya dapat apa, cucu dia dapat apa, kata dapat apa. Okey, nanti kita pergi makan ramai-ramai. Jadi kita macam, wow, sukanya sebab bila kita dapat macam ni, adik-adik kita pun boleh makan macam kita juga. Rasa macam, okey, kita dah boleh berkhidmat pada adik-adik sebab bila kita dapat nombor 1, maknanya abah akan belanja sate. Jadi macam, kita ni kakak yang bagus lah sebab walaupun kecil-kecil dah boleh. Nanti kalau kita dapat rezeki, adik tunggu, kata dapat nombor berapa?
Kalau dapat satu, ye, nanti boleh makan sate. Jadi macam, rasa macam ini penting untuk proses tu besaran kanak-kanak. Dia perlu appreciate. Dan kalau orang tak appreciate, kita appreciate lah diri sendiri. Kadang-kadang orang tak perasan pun, kita sendirilah kena appreciate. Sama ada nak makan aiskrim ke, nak makan keropok ke, ada 50 sen makan keropok, tak apalah, kita appreciate sendiri. Dan kata satu lagi, dalam kehidupan ni, dengan parents ni, kita selalu ingat, apa yang kita buat dapat pada mereka. Baik kita buat, buruk kita buat dapat pada mereka. Jadi sebelum kita habis ni, Kak nak minta lah semua yang mendengar, yang bersama kita, tolonglah baca Al-Fatihah untuk hadiah kepada Umi dan Abah. Al-Fatihah. Bila Kak Tah nak kahwin, orang tanya apa syarat. Syarat, tanya Abah, apa syarat yang Abah nak kenakan kepada bakal suami Kak Tah? Abah jawab satu je. Tah, bakal suami Tah mesti boleh jadi imam Abah. Itu je syarat. Bakal suami Tah mesti boleh jadi imam Abah. Abah belajar Quran, Abah belajar tajwid. Kata diajar dengan pegang lidah, macam mana nak sebut Allah, id, Abah ajar semua ni. Pegang lidah, pegang tangan. Jadi nak baca Fatihah depan Abah bukan benda yang mudah. Jadi Abah kata, Abah bukan nak menantu kaya, Abah bukan nak menantu hebat, tapi menantu Abah mesti boleh jadi imam Abah. Bukan imam Kata, tapi imam Abah. Jadi Kata tunggu lepas kahwin, rupanya Abah tu jadi imam. Tapi bila time Umi Kata meninggal dunia, tahun 2009, Abah tak keruan. So Abah minta Abah panggil, Meh jadi tu imam. Abah ikut. Maknanya, Kak Tah tengok suami Kak Tah mengimamkan Abah Kak Tah setelah berkahwin hampir 20 tahun. Baru boleh tengok suami Kak Tah mengimamkan. Maknanya Abah tunggu momen itu. Tapi syarat menjadi menantunya adalah seorang yang boleh menjadi imam kepada dia. Dan Abah beritahu, tak sah kita sembahyang kalau kita berimamkan dengan orang yang kurang lagi ilmu pada kita. Jadi kata bakal suami, okey, syarat ayah saya mudah. Bukan duit, bukan apa-apa, tapi mesti boleh jadi imam dia. Jadi hari ni orang cakap, cari suami untuk jadi imam kita. Tapi Kak Tah cari suami untuk jadi imam Abah. Itulah kesemawaan seorang ayah yang memberikan guideline dalam kehidupan kita untuk dunia sampai akhirat. Abah nak beli rumah, Kak Tah nak beli tanah, nak cari macam mana? Tah, cari tempat yang ada pokok, ada air. Di situlah kehidupan. Kak Tah pun cari tempat yang ada air, ada tanah, ada pokok. Kerana Abah kata, itulah kehidupan. Jadi nak bersalin, nak kahwin, nak makan, nak ibadah, katakan telefon Abah. Abah nak buat macam mana? Abah akan ajar. Jadi situlah, maknanya Abah akan ajar dalam buku ni, dalam kitab ni, dalam Quran ni. Jadi kata kepada semua bahawa bila kita dididik dengan ilmu, kita akan sangat menyayangi ilmu. Jadi kalau dapat ilmu baru, katakan suka sangat nak kongsi. Jadi pada hari ini, kenapa Kak Tah ambil juga peluang pada hari ini untuk bersama dengan semua, sebab Kak Tah nak kongsi supaya apa yang diajar oleh ibu bapa kita itu, yang sebenarnya diajar oleh Rasulullah SAW, dan Kak Tah rasa kalau malam ni Kak Tah mati, petang ni Kak Tah mati, Kak Tah nak jumpa Rasulullah SAW, dan Kak Tah akan beritahu, ya Rasulullah, Ana dah beritahu apa yang Ana tahu, dan Ana kongsikan kepada masyarakat. Mungkin ada masyarakat nak mendengar, mungkin ada masyarakat tak mendengar, tapi yang pentingnya kerja Ana balighu, kerja Ana menyampaikan balighu anni walau ayah. Dan dalam kita membaca, sebenarnya dalam kita bersama buku, insya-Allah kita akan menguasai bukan hanya ilmu, tapi juga akan menguasai bahasa. Santunan bahasa kita akan jadi lebih baik, ilmu kita lebih banyak, kita punya perjalanan lagi luas bila kita baca banyak ilmu. Alhamdulillah. Semoga apa yang Kak Tah kongsikan ini dapat memberikan manfaat yang terbaik untuk semua yang mendengar dan memberikan pahala yang terbaik untuk Abah dan Umi. Dan inilah momen yang Kak Tah rasa macam kalau Kak Tah lah boleh balik, Kak Tah nak pergi jumpa dengan Abah kat dalam kubur, cakap Abah apa Abah dapat dalam kubur, supaya boleh share dengan Kak Tah. Sebab Abah selalu akan share apa yang dia dapat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan soalan lagi? Ada soalan lagi kan? Tak dengar? Tak dengar? Kenapa? Perkongsian yang menarik menusuk di kalbu. Alhamdulillah. Saya rasa
momen buku ni betul-betul bermakna kerana apa, kita ni dah PKP kan, lama, masing-masing lama tak jumpa mak ayah, semua rasa rindu. Kadang-kadang bila dengar ni, untuk kita yang yalah masih ada ayah, mak di kampung, agak berasa agak lah kan. Dalam YD berkongsi pengajaran ataupun cara ayah YB Datuk mendidik anak, saya pun terkenal lah ayah dan mak saya. Dalam keluarga saya, yang saya kongsi sikit lah kan, dalam keluarga saya yang membaca buku dan mengajak anak-anak untuk baca buku ni ialah mak. Mak saya ni Masya Allah, macam YB Datuk lah, kata kalau tak ada beli, saya tak ingat lah, sekali je kalau saya ingat beli beg. Selebihnya memang buku. Reader Digest ke buku apa-apa memang ya Allah penuh lah buku. Lepas tu sekarang ni bila mak pun anak-anak dah duduk jauh kan, apa yang mak buat, mak kumpul semua buku, mak bagi ikut nombor. Anak ada 6 orang, 1 sampai 6 random je. Lepas tu bagi dekat anak-anak ambil buku dan untuk kita pula lah baca, bukan sekadar display kat rak kan. Dan juga kalau berkenaan solat, memang ayah dan mak saya memang didik lah. Saya dulu masih kecil-kecil kan, pukul 6.30 tu dah wajib dalam rumah. Sebab apa? Nak pastikan anak solat maghrib awal waktu. Kita masa kecil kata, kawan-kawan lain relax, dia main lagi kan. Kita semua 6.30 dah kena balik. Belum berkenaan Quran lagi, memang sampai sekarang ayah pun memang pesan lah baca Quran setiap hari. Saya adik-beradik pun kita sebab dah jauh kan, bagus juga PKP, lama tak jumpa, tiba-tiba datang idea. Ayah kata, ni lama-lama duk sembang-sembang call ni, cuba buat kelas tadarus. Sebab adik saya Hafizah seorang, kan graduate Mesir. Jadi ayah kata belajar dengan adik tu, kakak-kakak 3 orang ni belajar Quran dengan adik. Jadi kita ni ada satu hari, kita ada 3 hari dalam seminggu kita akan call, tak boleh sembang. Syarat dia ayah kata, anak perempuan ni banyak bercakap kan. Jadi ayah kata syaratnya awak buat kelas ni, syarat dia tak boleh bersembang. Jadi kita orang buat lah 3 hari call tapi tak bersembang, memang baca Quran. Kalau berkenaan belajar bahasa Arab, memang usaha ayah mak saya lah, masukkan kami semua ke aliran agama atau sekolah agama. Walaupun 6 orang ni tinggal 3 orang je yang boleh cakap bahasa Arab, lagi 3 tu tak boleh. Termasuk saya lah, dah macam boleh faham pun sikit je lah katakan. Tapi bahasa tu memang agak penting lah kan. Kemudian yang terakhir sekali, perkenalan. Yang tu pun saya nampak contoh daripada ayah mak saya, sebab kami ni merantau, ayah berpindah banyak tempat di banyak negeri. Jadi kawan tu memang seluruh Malaysia ada. Dan mak saya alhamdulillah duduk di Kubang Kerian dekat dengan HUSM. Jadi berkenalan dengan pelbagai, ramai pelajar-pelajar PhD dari pelbagai negara. Jadi memang saya yakin, saya pasti sahabat-sahabat lain pun masing-masing ada kenangan dengan ibu dan ayah. Jadi kita dah nak habis. Bila dah habis live nanti, boleh share live. Lepas tu dekat ruang caption tu boleh share apa yang ibu bapa anda didik selama ini, menjadikan kita semua insan yang hebat. Alhamdulillah. Baiklah. Petang nanti, tiba-tiba nak bawa pantun ni. Petang nanti ambil angin di beranda, asalkan jangan hujan lebat. Nasihatkanlah kami ibu bapa muda, mudah-mudahan kami juga dapat lahirkan insan yang hebat. Jadi akhir sekali mungkin ada sepatah 2 lagi kata-kata nasihat dari YB Datuk buat kami agar betapa pentingnya pendidikan keibu-bapaan dan kepentingan ilmu, agar ibu bapa kami pun mampu memberi wasiat atau mampu memberi pesanan kepada anak-anak kami. Dipersilakan. Okey, terima kasih Safra. Dalam momen yang terakhir ni, Kak nak sebut kepada semua, kita mesti jadikan kehidupan semua manusia tu ada ilmu. Maknanya orang boleh berubah kalau dia ada ilmu. Jadi untuk memberikan kepada mereka ilmu, ada orang yang sekali baca dia ingat. Ada orang kena 20 kali baca. Ada orang kena pakai isyarat. Ada orang dia kena buat dulu. Jadi yang penting berikan momen ini kepada semua orang supaya boleh apply Quran dalam kehidupan. Walaupun bukan semua akan jadi best student. Kalau semua jadi best student, jadi doktor semua, siapalah jadi tukang sapu? Siapa nak jadi tukang masak? Siapa nak jadi tukang rumah? Siapa nak jadi bahagian pelancongan? Siapa nak jadi bahagian macam-macam?
Sebab dalam kehidupan kita perlu semua angle. Bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni. Pakai kaji bintang lah, pakai kaji bulan lah, pakai kaji mineral lah. Semua nak kena ada. Jadi jangan hadkan ilmu kita hanya kepada ilmu tertentu sahaja. Belajar semua ilmu. Masa ngandung tanya abah tak nak baca surah apa? Abah cakap tak nak cari anak cantik saja ke? Kalau nak beranak mudah baca Maryam. Nak cantik baca Yusuf. Nak macam mana? Baca semua Quran lah. Jadi macam lah dari mula mengandung, didik, baca Quran. Masa setiap abah nak semayang, kejut anak baca Quran. Kejut anak. Sebab bila dah keluar, tak boleh pegang. Masa dalam perut, gunakan sepenuhnya masa untuk didik anak dengan Quran. Jadi, kata betul suami kata, bang, saya dah mengandung, awak kena kejut anak kita, saya awak nak solat, awak nak baca Quran. Dia kata, ni baby baru 2 hari, mana boleh dengar lagi, 3 bulan baru dia dengar. Cakap, abang, Rasulullah SAW, bapak dia meninggal masa dia dalam perut. Jadi awak apa jaminan bahawa awak kata tak ada time anak kita dah lahir? Dia cakap, awak cakap macam ni, aku takut saya. Okey, saya kejut. Jadi setiap kali nak semayang, nak baca Quran, Mama akan pegang didik anak. Sebab tak kata-kata momen untuk mengajar itu yang paling penting biar daripada mak bapak dia ada niat dan kita belajar ni untuk selalu daripada kecil kita ada asmaul hajat. Ya Allah, kalaulah kejayaan aku ini akan bawa aku ke syurga, maka berjayakanlah aku. Tapi kalau kejayaan aku ini akan bawa aku ke neraka, biarlah aku jadi orang biasa, ya Allah. Jadi bila kita letak begitu, kita akan macam alhamdulillah, kita tahu kita punya niat kat mana. Jadi ilmu kita ada sedikit, harta kita ada sedikit, kepandaian kita ada sedikit, manfaatkanlah untuk umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan jadilah Quran itu satu Quran yang dibaca. Namanya pun Quran. Iqra. Soal faham, tak faham, boleh buat, tak boleh buat, itu nombor 2. Yang penting Iqra. Dengan Iqra insya-Allah dapat hidayah, insya-Allah dapat barakah. Dan satu lagi kata pesan terakhir, ilmu Quran ni banyak, ilmu hadis ni banyak, dia ada pelbagai angle. Kalau kita cari, kita akan jumpa macam-macam angle. Jadi Kak selalu beri buku nak kata Quran, ini Quran untuk hadis, ini Quran untuk ni, ini Quran untuk ni. Bila dia sama ada dia baca atau tak baca lagi, itu nombor 2. Yang penting kita dah beri buku kat dia, dia tahu kat mana nak buka bila dia dah sampai masa. Sebab yang terakhir kita kena ingat, Nabi Muhammad SAW tinggalkan kepada kita Quran dan Sunnah. Kita pun tinggalkan anak kita Quran dan Sunnah. Rumah ke, kereta ke, harta ke, itu orang boleh ambil. Tapi kalau kita tinggal Quran dan Sunnah, orang tak boleh ambil daripada anak kita. Itu yang paling mahal dan itulah yang akan kita bawa ke dalam kubur dan insya-Allah akan bawa ke dalam syurga. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah. Seperti mana buku 10 wasiat Imam Hassan Al-Banna ini, seperti itu jugalah pesan YB Datuk. Apa yang kita boleh tinggalkan kepada anak kita ialah Al-Quran dan Sunnah. Kita amalkan apa yang dalam apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah, insyaAllah anak-anak kita pun lahir hebat, insyaAllah. Okay. Dengan itu berakhirlah program kita pada hari ini. Saya kira terlalu banyak maklumat, nasihat, perkongsian dari YB Datuk. Jadi lepas habis program ni, lepas habis live ni, nanti bila-bila free, kalau ada suami kita yang tak dengar sekali ke, ataupun adik-adik kita yang tak dengar sekali ke, kita share lagi link ni, kita share bagi dulu kawan-kawan, sahabat-sahabat kita, family untuk dengar. Sebab terlalu banyak poin penting untuk kita amalkan sebagai buah pemuda dalam mendidik anak zaman sekarang. Jadi YB Datuk sudah menasihati kita, jadi sekarang masa untuk kita pula amalkannya. Seperti dalam buku 10 wasiat Imam Hassan Al-Banna ini ada berkongsi, Imam Syafi'i mengatakan bahawa nilai dan harga sebuah ilmu terletak pada amalnya. Ilmu memberi manfaat di mana pun aku berada. Hatiku adalah wadah. Hatiku adalah tempat untuk letak ilmu, bukannya perut peti. Jika aku di rumah, ilmuku bersamaku. Dan jika aku di pasar, ilmuku menyertaiku. Dan syair Arab pula berbunyi, sebab saya kan tak ada bahasa Arab, jadi saya beritahu maksud je lah kan. Ilmu bukanlah yang tersimpan di almari. Tiadalah ilmu itu kecuali apa yang ada di dalam dada. Kita semua ni, kita dengar benda yang sama. Tapi yang membezakan kita nanti ialah amal kita. Sebab kata Imam Hassan Al-Banna lagi, ilmu tanpa amal laksana senjata yang masih tersarung. Wallahualam. Terima kasih YB Datuk atas ilmu, nasihat, perkongsian daripada YB Datuk. Saya mewakili Kelab Muhammad Malaysia mengucapkan jazakillah khairan. Semoga dengan kesudian YB Datuk meluangkan masa dengan kami menjadi sebab untuk Allah memudahkan semua urusan YB Datuk, memberi kesihatan yang terbaik untuk YB Datuk, keluarga dan juga seluruh tim YB Datuk. Amin, amin ya rabbal alamin.
Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mana yang baik, pujinya kembali kepada Allah SWT. Dan mana yang kurang, saya mohon maaf memang atas kelemahan, atas kekurangan diri saya yang sangat lemah ini. Jadi saya kira kita boleh tutup ya majlis kita, program kita pada pagi ini, tengah hari dah ni. Dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Moga Allah merahmati dan memberkati masa yang kita luangkan bersama.